Saya nampak di negeri-negeri yang mereka perintah ni, pertama sekali, masalah air semua ada. Kelantan ada masalah air, di Kedah ada masalah air. Terengganu je okey sikit. Kurang sikit ada kita dengar masalah air. Kedua, kita lihat penjarahan hasil bumi ni. Di Kelantan ada pembalakan yang berleluasa. Di Kedah pun ada pembalakan, dan dalam masa yang sama ada kecurian rare earth yang baru-baru ni didedahkan oleh Datuk Seri Saifuddin. Ketiga, kita lihat penyalahgunaan kuasa tu tetap ada juga. Kita lihat bagaimana di negeri Terengganu, tanah-tanah yang cukup berada di lokasi yang sangat strategik, di tengah-tengah bandar, tapak pasar malam dan sebagainya. Ianya mereka ambil kesempatan bila memerintah tu. Dulu zaman Haji Hadi mereka jual kepada Koinsaf, kemudian zaman BN ambil alih balik, kita beli balik. Di situ je atas angin dia orang dapat untung 6.1 juta. Kemudian bila tukar balik kepada PAS memerintah, dijual balik kepada NGO yang dipimpin oleh isteri kepada Menteri Besar sendiri. Itu baru satu tanah. Ada satu lagi tanah 11.84 juta dapat kat Koperasi Khidmat. Ada juga kaitan dengan kepimpinan PAS. Begitu juga dengan satu lagi tanah bernilai 14 juta yang baru-baru ini didedahkan oleh Datuk Seri Ahmad Said. Sama juga hari ini antara dua orang yang ditahan. Dua orang yang ditahan oleh pihak SPRM. CEO, seorang lelaki, Sobri ni adalah merupakan bekas calon PAS. Bekas calon PAS. Dengan seorang lagi wanita. Maknanya, di mana saja mereka ni ada, bukan hanya jana wibawa je, menunjukkan ataupun melambangkan betapa tidak bersihnya mereka ni. Tetapi di mana saja, walaupun ada peluang kecil, mereka akan ambil kesempatan. Dan saya tengok, masalah keempat yang ada pada kepimpinan-kepimpinan PAS ini, mereka ni tidak tahu fiqh al-awlawiyat. Mereka tidak tahu macam mana nak meletakkan keutamaan. Dalam keadaan rakyat negeri Kelantan masih lagi suffer dengan masalah air, kita lihat mereka boleh bagi pula sagu hati kepada Board of Directors 10,000 untuk Aidilfitri. Mereka boleh utamakan pembelian kereta Mercedes berbanding dengan menyelesaikan masalah-masalah sampah sarap di Kelantan. So mereka tidak letak priority. Cuba bayangkan hari ini Nik Amar mengatakan, bagi kami lagi satu penggal, kami akan kayakan rakyat Kelantan dengan mengorek nadi bumi. Kalau Kelantan ada nadi bumi, saya tak nampak dia orang akan pakai Mercedes. Lepas ni dia orang pakai Rolls Royce pergi kerja. Ini realiti. Inilah masalahnya. Jadi bagi saya, jangan kita biarkan Selangor di Kelantan kan. Apa yang rakyat perlu buat ialah kita pastikan kita nak selangorkan Kelantan, kita nak selangorkan Terengganu, kita nak selangorkan negeri Kedah. Kita nak jadikan negeri-negeri yang hari ini di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PAS ini menjadi negeri yang berdaya maju, mempunyai foreign direct investment yang tinggi macam Selangor, mempunyai sumbangan yang besar dalam KDNK negara, 25.5% macam yang YB Sani cakap, mempunyai reserve yang tinggi 3.7%, 3.7 bilion, seperti mana yang dilakukan di Selangor. Dan dengan duit yang mereka ada ni, walaupun reserve dia tinggi, mereka masih boleh pulangkan balik kepada rakyat dengan bas percuma kepada rakyat negeri Selangor. Mereka bagi sistem kesihatan, bukan hanya kita boleh pergi ke klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan, swasta pun sebahagian ditanggung. Usahawan-usahawan dibela. Berbagai program-program yang dilakukan oleh kerajaan negeri untuk membantu, untuk meringankan beban rakyat. Maknanya walaupun dalam masa yang sama kerajaan negeri dengan pendapatan hasil yang lumayan yang diperolehi, walaupun mereka boleh jimat simpan duit yang banyak, mereka masih lagi boleh jaga rakyat dengan cukup baik. Anak-anak yang baru lahir sampai ke yang dah pencit, mereka dijaga dengan baik di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari. So, fikir-fikirkanlah. Kita fikir kalau kita biarkan berterusan. Betul, PMX dah bagi kelulusan 1.5 bilion untuk Kelantan menyelesaikan masalah air. Tetapi kalau kita masih lagi beri kepada orang
beri kuasa kepada orang yang tidak tahu nak meletakkan urutan keutamaan ni, yang mana satu patut didahulukan. Saya takut duit 1.5 bilion ini, yang ini pun mereka akan buat benda lain, dan akhirnya masalah air di Kelantan tak selesai. Kerana kalau mereka boleh selesaikan masalah air di Kelantan, mereka tidak perlukan 33 tahun. Sebelum tu mereka pun pernah meminta. Total mereka pernah perintah Kelantan ni 52 tahun. Jadi jangan sekali-sekali kita termakan dengan segala apa janji-janji yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional di 3 buah negeri ini. Ini. Okey, Datuk Lokman. Ya. Kesukaran saya meninjau dan saya melihat kesukaran pengundi-pengundi Melayu nak membuat keputusan. Seperti mana yang kita lihat pada PRU15 ialah mereka kadang-kadang tak boleh nak membezakan di antara memilih seorang ahli politik dengan seorang agamawan. Kerana ahli politik itu dia berlakon seperti seorang agamawan yang begitu warak, yang menentang dia maknanya menentang Islam. Membantah dia maknanya membantah Islam. Jadi menyamakan agama dengan partinya itu, maknanya tak sokong parti, iman terbatal dan sebagainya. Jadi pengundi-pengundi khususnya yang berada di jajaran Pantai Timur, mereka berhadapan dengan kesukaran ini dalam membuat keputusan. Macam mana kita nak pecahkan? Dia pertamanya, pengundi ni kena sedar bahawa PAS itu ialah parti politik. Islam itu ialah adin. Adin ni cara hidup. Agama Islam. Parti PAS ialah parti politik. Masuk PAS bukan masuk Islam. Ni setengah-setengah orang yang masa muda-muda rajin buat maksiat dan sebagainya, dia ingat di penghujung ayat dia kan, nak bersihkan diri dia, masuk PAS, maka dia dah masuk Islam. Ini satu tanggapan yang betul-betul salah. Masuk mengundi PAS maknanya masuk syurga. Mengundi PH, mengundi BN, masuk neraka. Hanya orang yang cetek ilmu agamanya yang akan berfikiran begini. Itu sebabnya ramai orang tak sedar bahawa dulu, kalau dululah zaman nenek moyang kita, ketika orang Islam ni tahap ilmu Islam dia ni cetek, mungkin benda ni boleh laku. Tapi saya nak beritahu, ramai orang tak sedar bahawa zaman nenek-nenek kita ni tahap kefahaman Islam sangat rendah. Kecuali mungkinlah mereka yang dari Surgalo, ulama-ulama, ustaz-ustaz, mereka ni mungkin kefahaman. Tapi saya nak ambil contoh kalau nak tengok bezakan dulu dengan kefahaman Islam sekarang ni, dulu kita tengok filem P.Ramlee. Berapa ramai yang pakai tudung zaman filem P.Ramlee? Habis kuat orang peminta sedekah, anak yatim. Yang ni pakai tudung. Rata-rata Saloma, Zaitun, semua tak pakai ni. Sekarang kalau kita pergi makan angin dekat tepi pantai, berapa ramai kita tengok orang Melayu pakai bikini? Jarang. Tapi dulu pakai bikini ni biasa. Tepi laut, kita punya nenek-nenek ni semua pakai bikini. Sebab apa? Sebab mereka punya tahap kefahaman tentang Islam tu, menutup aurat pun mereka belum begitu faham. Tapi hari ni kita pergi mana-mana, rata-rata orang Melayu, orang Islam semua dah pakai tudung. Kenapa? Ini sedikit sebanyak dimainkan peranan yang besar ni ialah ketika Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Pelajaran. Dia menerapkan mata pelajaran pendidikan Islam ketika dia berkuasa. Dan kita lihat dari segi penerapan nilai Islam, kefahaman Islam, universiti Islam antarabangsa, kolej-kolej Islam, kebanyakannya zaman Datuk Seri Anwar ni. Kemudian bila dia pergi ke Kementerian Kewangan, kita lihat perbankan Islam bermula, kita lihat banyak bank-bank lain. Dan saya nak beritahu, walaupun kita buat universiti Islam, kita tak pernah pun mengkafirkan sekolah-sekolah orang lain. Macam dia orang buat pasti, yang orang lain yang tak belajar kat pasti ni dianggap kafir, dianggap tidak Islami. Itu sebab hari ni kita nak cuba lakukan perubahan. Bila Datuk Seri Anwar menjadi kerajaan kembali, kita lihat Seri Perdana pun dia tak guna sebagai penginapan. Tiap minggu kita panggil ulama-ulama mutabar datang daripada seluruh dunia, memberikan pengajian dan sebagainya, digunakan dengan sebaik baik. Kita lihat himpunan tahfiz dikumpulkan oleh Timbalan Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, 23,000 orang para hufaz. Kita lihat
sepanjang tempoh pemerintahan Datuk Seri Anwar ni, banyak peruntukan-peruntukan diberikan kepada JAKIM, diberikan kepada institusi-institusi Islam, tahfiz, pusat penerbitan Al-Quran dan sebagainya. Tak pernah pun kita tengok kawan-kawan DAP menghalang dan membantah. Tak ada. Mereka cuma minta supaya jangan penganut-penganut agama lain tidak dibenarkan untuk mengamalkan agama mereka dengan aman. Itu dia permintaan mereka. Tidak ada sebarang bantahan. Jadi saya nak beritahu, sebenarnya PN ni, baik Bersatu, baik PAS, begitu juga dengan Mahathir. Yang mereka paling takut ialah kalau di zaman pemerintahan kerajaan Datuk Seri Anwar ni, orang boleh nampak, okeylah DAP ni, walaupun dia dah bersama dengan UMNO, dia bersama dengan Amanah, bersama dengan PKR, bila mereka memerintah, tak macam dulu ketika Mahathir menjadi kerajaan. Hari ni, saya tak bimbang orang takut dengan DAP sekarang ni. Sebab orang DAP sekarang ni totally a different DAP, more pragmatic. Yang saya bimbang, orang masih teringat DAP zaman Mahathir. Sebab Mahathir itu sendiri, untuk meyakinkan orang-orang Melayu supaya bersatu, supaya menghalalkan pengkhianatan dia tu, kita tengok contohnya apa yang Mahathir buat. Dulu zaman Khairi Johari dihentikan mata pelajaran tulisan Jawi. Zaman dia jadi Menteri Pelajaran, ada tak dia laksanakan balik? Tak ada. Tidak pernah ada agenda nak memertabatkan kembali tulisan Jawi. Tiba-tiba bila dia nak tarik orang-orang Bersatu ni keluar daripada Pakatan Harapan, dia nak bekerjasama dengan UMNO dan PAS. Mereka mewajibkan supaya sekolah Cina dengan sekolah India pun laksanakan tulisan Jawi. Sebab apa? Apa matlamat dia sebenarnya? Bukan dia nak menjayakan tulisan Jawi itu hidupkan balik. Tidak. Dia tahu bahawa kalau dia wajibkan di sekolah Cina, sekolah India, macam kita, kita sekolah kebangsaan, tiba-tiba kita wajibkan semua anak-anak kita ambil tulisan Mandarin. Baik-baik anak kita boleh dapat 9A1, boleh dapat 8A, 1B atau 1C. Sama juga. Kalau sekolah Cina diwajibkan tulisan Jawi, baik-baik boleh dapat 9A, jadi 8A, mungkin 1D, 1B. So, dia tahu ianya akan menyebabkan persatuan-persatuan pendidikan Cina, persatuan-persatuan pendidikan Tamil akan memberontak. Dan bila memberontak ni, tengok. Bila kita nak buat laksana tulisan Jawi, puak-puak DAP ni membantah. So, dia cuba nak memainkan api perkauman itu hanya untuk menghalalkan agenda mereka supaya kursi Perdana Menteri ni tak diserahkan pada Anwar. Dia boleh tarik Bersatu keluar, join dengan PAS, join dengan Bersatu, dengan UMNO, supaya mereka boleh bentuk kerajaan. Jadi, itu sebabnya saya minta supaya orang Melayu ni jangan terus-menerus diperbodohkan oleh manusia-manusia macam ni. Cukuplah. Kita sepatutnya dah belajar melalui pengalaman. Enough is enough.